sihir. Ataupun ilmu hitam. Sihir ni macam mana? Sihir ni maksudnya kita datang jumpa dia, kita kata ustaz, kadang-kadang ustaz juga. Akhir zaman ni, saya pernah pergi jumpa satu tempat, ada orang kata ustaz, ada satu tempat tu, dia boleh menurun. Tapi dia ustaz. Dia menurun, kan? Menurun. Jadi, dia panggil, sekejap, jadi benda lain. Jadi, Syekh Abdul Qadir Jilani dia bercakap. Syekh Abdul Qadir Jilani masuk badan dia. Dalam bahasa Arab dia panggil tahdirul arwah. Menghadirkan roh ataupun jin. Tuan-tuan, benda ini tak boleh. Tak ada benda macam tu. Yang masuk tu bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu jin yang masuk badan. Syekh Abdul Qadir Jilani dah duduk di alam barzakh. Kan? Dia dah meninggal. Jadi zaman Allah yarham Datuk Dr. Harun dulu, dia pernah pergi jumpa orang yang macam ni. Orang tu kata, aku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia kata macam tu. Jadi Dr. Harudin, dia senang je. Dia ada kepakaran lama. Baik, kalau Syekh Abdul Qadir Jilani cakap Arab. Syekh Abdul Qadir Jilani kan orang Arab. Mesti boleh cakap Arab. Cuba kau cakap Arab. Tak boleh cakap Arab pula. Bukan Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu jin je. Jadi gitu. Jadi kalau masuk badan tu, itu menurun lah. Tak boleh lah. Walaupun dia panggil diri dia ustaz, tapi dia salah. Sebab kita bukan nilai pada nama dan gelaran dan panggilan. Kita tengok kepada teknik ataupun cara yang digunakan, adakah menepati syarak atau tidak. Jadi kalau menggunakan bentuk amalan sihir, kita datang dan ada orang tu datang dan suruh sihir orang tu. Okey, dia kata boleh. Bawa rambut dia, saya buat. Itu bermakna dia dah boleh menggunakan sihir. Itu tak boleh. Dia nak menyakit dia. Bawa kuku dia ke. Bawa bekas apa benda minuman dia ke apa. Sebab tu kita tuan-tuan semua, kuku rambut ni sunat tanam. Khususnya orang perempuan. Kuku rambut ni sunat tanam. Itu diajar oleh agama kita. Sebab kuku rambut ni dia boleh digunakan sebagai elemen untuk orang sihir. Ini pernah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pernah disihir menggunakan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang Yahudi yang bernama Lubayt bin Al-Asam. Sihir Nabi SAW dengan diambil rambut Nabi dan diletak dalam pelepah kurma dan dibalut dengan balutan dengan 11 ikatan dan dicampak dalam satu piring. 11 ikatan. Kemudian selepas daripada itu, Jibril turunkan ayat surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Al-Falaq ada 5 ayat, An-Nas ada 6 ayat. Jadi 5 campur 6, 11. Jadi dibaca setiap ayat itu terputus sihir yang disihirkan kepada Nabi SAW. Jadi sihir Nabi ni tak adalah teruk, tak adalah histeria ke apa. Cuma Nabi rasa macam benda dah buat tapi tak buat lagi. Macam tu. Contoh macam dah makan tapi tak makan lagi. Gitu. Itu kita biasa berlaku macam tu. Kan? Walaupun tak pernah sihir pun. Dah makan ke belum? Terlupa pula makan. Biasa makan tak lupa. Yang lupanya semayang. Semayang ke belum? Jadi makan ni jarang lupa. Okey? Jangan menggunakan ilmu tenung. Kalau kita datang jumpa dia, dan dia guna ilmu tenung atau tukar nujum. Sama macam nujum 4 belalang. Kan? Cuma mungkin berbeza kaedah. Dia kata mana tengok nama? Ada jin. Man ata kahinan, kata Nabi SAW. Siapa mendatangi kahin, tukang nujum, fasaddaqahu, maka dia membenarkan apa yang disebut oleh tukang nujum tadi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh oleh Allah Ta'ala ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun dia tidak menggunakan air untuk nujum macam nujum 4 belalang, tetapi maksud nujum iaitu meneka. Kan? Meneka. Jadi kita tengok demo. Ni ada gangguan, dia kata. Ada jin ni. Ada 40 ekor jin. Dengan sekadar melihat nama. Itu kaedah nujum. Sebab itu tuan-tuan semua. Kena faham. Jadi kalau walaupun apa gelaran dia sekalipun,
ustaz ke syekh ke apa semua, kalau bujur macam ni tak dibenarkan oleh syarak. Sebab apa? Sebab dia dikira sebagai kaedah yang bertentangan dengan Islam. Ramalan tapak tangan pun tak boleh. Tengok tapak tangan. Kan? Oh, ini kalau ni sial ni kata dia. Mana ada sial tak sial kita ni. Kita semua ni semuanya insya-Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Taala jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Insya-Allah. Dia menjadikan sial dan sebagainya itu adalah diri kita sendiri dengan buat maksiat deraka kepada Allah Taala. Sialah dia. Kalau dia buat taat kepada Allah Taala, bersyukur, berdoa dan sebagainya, insya-Allah ada keberkatan dalam hidup. Okay, itu kaedah yang pertama ataupun syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh mengaitkan sesuatu dengan pengeras. Suatu pengeras dengan suatu akibat. Jadi dia tak boleh kaitkan. Kalau kata pasal awak tak bagi pengeras lah ni, jadi macam ni. Tak boleh tuan-tuan. Tidak ada. Dalam rawatan Islam tidak ada konsep pengeras. Memberi upah, memberi sagu hati tak salah. Tuan-tuan boleh bagi sagu hati. Kerana berdasarkan kepada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri ini adalah perawat Islam pertama dalam Islam. Kalau orang tanya siapakah perawat Islam pertama dalam Islam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Cerita dia pergi satu kampung Badui. Orang kampung tu tak nak jamu. Ni, sahabat-sahabat Nabi 3-4 orang. Jadi kan orang musafir, ada orang Arab dulu, kalau orang yang bermusafir berhenti, berehat, dijamu, makan dan sebagainya. Dia tak nak jamu. Akhirnya tak apa, sombong orang kampung tu. Tiba-tiba ketua kampung tu digigit oleh binatang. Kala jengking. Itulah. Maka tuan-tuan semua, orang kampung ni tak tahu nak buat apa, datang ke kalangan sahabat Nabi ramai ni, dia kata apa? Dia kata, boleh tak siapa-siapa ni di sini ada tak yang pandai merawat? Ketua kampung kami ni kena gangguan jin. Gangguan jin pula, kena gigit kat binatang buas. Lalu datang, inilah bisa tadi. Binatang buas kan, binatang bisa tadi. Lalu kata Abu Sa'id, saya boleh. Saya boleh. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri pergi. Dibacanya Fatihah. Fatihah saja. Satu riwayat dibaca 7 kali. Satu riwayat baca sekali saja. Dibacanya Fatihah, ditiupkan kepada air dan dijirus tempat itu. Sembuh orang. Lalu orang tu tanya, macam mana nak diberi upah? Ya, diberi upah. Dalam satu riwayat diberi 100 ekor kambing. Jadi bawalah sahabat ni bawa balik kambing. Bawa balik, orang bagi upah merawat. Menjampi. Kan, menjampi oleh Islam. Bawa baliklah kambing sampai ke tengah jalan terfikir, Abu Sa'id Khudri fikir, boleh makan ke tak kambing ni? Pasal tak biasa lagi dalam Islam. Ini kan kes pertama dalam rawatan Islam. Lalu sampai ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah dan dia beritahu kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah kata, bila tanya, ya Rasulullah, boleh tak kami makan kambing tu? Kambing apa tu? Kan? Jadi Rasulullah jawab senang je. Ada lagi ke? Kalau ada, bagi ke aku sikit. Bermakna itu benda tadi boleh. Jadi memberi upah kepada perawat itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dikaitkan dengan pengeras, contohnya awak tak bagi pengeras, kan? Pengeras dia begini-begini. Kalau awak tak bagi pengeras, hantu ni masuk balik kau. Jin ni masuk balik kau. Itu tak ada. Itu salah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh percaya kepada sial dan mudarat yang menimpa seorang. Ada. La udwa wala tiyarata wala hamata. Kan? La safar wala safar. La udwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiada penyakit berjangkit, tiada tiarah. Tiarah ni sial. Wala hamah, tiada burung hantu. Kalau burung hantu ni bukan mendatangkan sial. Kalau orang Arab dulu, kalau dia dengar burung hantu bunyi, ada orang yang nak mati, ada orang yang nak aksiden dan sebagainya. Wala safar, tidak ada bulan safar. Bulan safar tidak mendatangkan sial dan sebagainya. Safar itu bulan seperti bulan-bulan yang lain. Jadi Nabi menafikan benda ni. Tak ada benda ni dalam
ajaran kita tentang penyakit berjangkit, tentang sofa, tentang sial, tiarah dia panggil sial. Kan? Sebab orang Arab dulu kalau dia keluar rumah, dia nampak binatang lalu sebelah kiri, dia balik. Dia tak jadi keluar. Dia kata ni sial. Kalau dia jalan je, dia nampak burung terbang belah kiri, dia tak jadi keluar berdagang, dia balik. Kerana itu tanda sial. Islam tak ada macam tu. Orang Melayu kita ada juga. Kalau jalan-jalan, tiba-tiba biawak melintah belah kiri. Pok, melintah belah kiri. Kan? Dia kata tak boleh ni sial ni. Orang Kelantan panggil maja. Kalau ada orang Kelantan panggil maja. Ni maja ni kata dia ni. Dan dia pun balik. Apa, tak ada apa benda tu. Dia datang belah kiri ke belah kanan, teruskanlah. Kan? Sial ke tak sial tu, tak ada kaitan langsung. Tak ada benda tu dalam agama. Tapi yang herannya, orang kita ni, bila datang binatang belah kiri, dia balik. Tapi kalau dia nampak duit tengah jalan, dia tak balik, dia ambil pula duit tu. Masuk poket, dia diam. Itu yang tak boleh. Jadi tuan-tuan, yang keempat, tidak boleh melakukan perkara yang berunsur syirik. Seperti semah pantai. Di Kelantan dulu ada acara semah pantai. Disembelihnya kebau balau. Tahu kebau balau? Kebau putih tu, kebau balau. Kepalanya dihanyutkan ke laut, badannya dimakan oleh orang. Dengan tujuan supaya hantu, jin laut dan sebagainya tidak mengganggu nelayan untuk menangkap ikan. Jadi tuan-tuan semua, ini acara semah pantai. Alhamdulillah sekarang tidak ada. Dulu ada acara semah pantai. Ini acara yang salah. Jadi kalau perubatan macam tu tak boleh. Sembelihan binatang, buang ancak dan lain-lain. Di Kelantan, di negeri selatan dia ada istilah buang ancak. Buang ancak. Macam puja harimau jadian dan sebagainya. Macam itulah. Ancak ni yang macam orang Palu. Tu ingat tak Palu kena tsunami? Kan? Tsunami besar kena melanda kat Palu. Lalu apa orang Palu buat lepas tu? Yang tidak memahami ajaran Islam. Kita tengok kan dalam berita dia buat satu jenis pemujaan apa semua kan. Dia punya buat hidangan yang elok apa semua. Kemudian dihanyutkan ke laut. Itu nama dia ancak. Ancak. Kalau di negeri pantai timur, khususnya Kelantan dan Terengganu, dia ada rawatan ni, dia guna Mai Petri Mok Yong. Kalau Mai Petri dan Mok Yong ni sebelum berubat ni, dia buka gelanggang, dia buka tempat dia tu. Dia ada alat dia tu untuk memuja. Dia letak pulut kuning dan sebagainya di sebelah matahari terbit, itu belah timur. Itu dia ada cara-cara dia. Jadi semua perubatan yang berunsur macam ni, kita tak boleh elakkan terus. Walaupun sebenarnya orang kata ini permainan tradisi dan sebagainya. Sebenarnya kampung saya ni banyak dulu Mai Petri dengan Mok Yong. Saya suka masa kecil-kecil tu kita tengok. Tuan-tuan semua, dia bukan permainan warisan. Dia memang pemujaan jin. Kalau dia sampai tahap dia panggil lupa, istilah dia lupa. Kan? Dia goyang kepala dia tu, kita tengok risau. Dia duduk mencakur macam harimau tu, dia goyang-goyang kepala dia. Kita tengok risau, takut tercabut kepala dia. Tapi dia tak sakit kepala dia. Dia punya kuat goyang-goyang tu. Tengoklah kat YouTube, boleh tengok sekarang. Mai Petri dan Mok Yong. Yang betul-betul punya, bukan yang untuk persembahan, yang betul-betul punya. Ini benda tak boleh tuan-tuan semua. Tapi masih ada lagi di Kelantan. Ada satu orang sakit dulu. Saya balik masa kat kampung arwah mak mentua saya. Saya sempatlah rawat dia 3-4 kali. Saya kata tak apalah, nak merawat pun okey. Sambung orang lain pun tak apa sebab saya duduk kat Kuala Lumpur. Dengar cerita lepas pada tu, dia kata tak jadilah ustaz-ustaz ni kata. Main okey, ujian Allah gitu. Akhirnya dia panggil Mok Yong dan Puteri. Mai Puteri tu buka bangsa dan sebagainya. Waliyazubillah, minta kita jauhi daripada perkara-perkara seperti ini.
Yang kelima, tidak boleh menyembelih binatang untuk suatu tujuan yang bukan syar'i. Yang keenam, tidak boleh melakukan perbomohan atau bacaan tertentu yang ada unsur-unsur meminta izin atau bantuan dari kuasa-kuasa makhluk gaib dalam acara perbomohan. Jadi bacaan yang kita nak baca ni, pertama, mestilah bacaan tu